Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammut taslim ala sayidina Muhammad ibn Abdillahil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma hdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Radina billahi rabba, kami semua redha Allah Tuhan kami. Wa bil islami dina, kami semua redha Islam cara hidup kami. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula, dan kami semua redha bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang nabi dan rasul. Saya nak bercakap tentang dua sunnah Nabi yang hampir pupus dan tidak diamalkan oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedua-dua sunnah itu berkaitan dengan 3 surah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dinamakan oleh Rasulullah dengan Al-Mu'awwidhat. Surah yang pertama Qul huwallahu ahad, surah yang kedua Qul a'udzu birabbil falaq, surah yang ketiga Qul a'udzu birabbin nas. 3 surah ni, kalau kita bercakap tentang kelebihan surah ni saja, kelebihan kenapa surah ni diturunkan, yang tu mengambil masa 1 jam. Saya tak bercakap tentang perkara tu, tapi saya nak bercakap tentang bagaimana 3 surah ini dijadikan sebagai amalan harian pada 2 tempat. Kedua-dua tempat itu ditinggalkan oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ia adalah kerugian yang besar. Sebab ketika menjalani kehidupan sebagai seorang manusia di atas muka bumi Allah ni, kita nak role model satu orang yang kita nak tiru kehidupan dia, cara dia beribadat, bagaimana dia mengabdikan diri kepada Allah, bagaimana dia mengikhlaskan diri kepada Allah sehingga Allah menyayangi beliau. Beliau ialah laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Iaitulah Rasulullah SAW yang disebutkan oleh Allah SWT adalah untuk kalian, pada diri Rasulullah itu ada ikutan yang baik. Jadi sunnah yang pertama yang berkaitan dengan 3 surah ini iaitulah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, Imam Ibn Khuzaimah dan Imam Ibn Hibban daripada seorang sahabat yang bernama Sayyidina Uqbah ibn Amir radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas ta'awwadz bihinna fa innahu lam yuta'awwadz bimislihinna iqra'il mu'awwidhati dubura kulli salah. Seorang sahabat Nabi namanya Uqbah ibn Amir. Kata beliau, Nabi berkata kepada aku, kata Uqbah, Nabi berkata kepada aku, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Berlindunglah kepada Allah dengan surah-surah ini. Berlindunglah kepada Allah dengan surah-surah ini. Sesungguhnya tidak ada sesuatu yang lebih hebat untuk diminta perlindungan dengannya melainkan 3 surah ini. Maksudnya macam ni, nak bagi mudah faham, tak ada yang lebih hebat untuk dijadikan perlindungan kepada Allah melainkan ataupun yang melebihi, yang boleh menandingi 3 surah ini. Maksudnya 3 surah ini hebat, dan Nabi SAW pernah menggunakan Al-Mu'awwidhatain, Al-Falaq dan An-Nas, 2 surah untuk meleraikan simpulan-simpulan sihir sebanyak beberapa belas ikatan yang dilakukan oleh seorang Yahudi dengan menggunakan dan membaca dan berlindung dengan surah ini. Setelah surah ini diturunkan oleh Jibril alaihissalam, Nabi pun baca, lalu terungkailah simpulan-simpulan sihir tadi. Tentu saya tak mau masuk cerita tu, dia jadi lagi panjang. Cuma Nabi pesan kepada Uqbah, Sayyidina Uqbah ibn Amir, untuk
sering membaca surah-surah ini, Al-Mu'awwidzat ini. Dan yang paling utama sekali ialah, kata Rasulullah, ni poin kepada perbicaraan sekarang ni, ialah iqra'il mu'awwidzat dubura kulli salah. Kata Rasulullah, bacalah tiga surah ini setiap kali selepas solat. Saya nak ajak tuan-tuan, saya nak bagi tahu pada tuan-tuan bahawasanya 95% daripada masjid-masjid di Malaysia, bermula daripada masjid negara ke, masjid negeri ke, masjid sampai ke masjid kampung, masjid di bandar, telah membunuh sunnah ini dengan kejam. Masjid daripada utara sampai ke selatan, daripada Sabah sampai ke Sarawak. Tuan-tuan berjalan, tuan-tuan lihat, bukan mencari kesalahan, tetapi renunglah, bersedihlah apabila melihat di masjid-masjid ini, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, sunnah ini dibunuh, iaitu selepas solat tuan-tuan tak akan melihat imam membaca surah-surah ini pada 5 sembahyang fardu. Kalau tuan-tuan tengok teks hadis ni, iqra'il mu'awwidzati dubura kulli salah, bacalah 3 surah ini pada setiap kali habis sembahyang fardu. Tuan-tuan akan tengok satu masjid dia amal subuh saja 3 surah ni, ada masjid dia amal isyak saja, ada masjid dia amal maghrib saja. Saya cabar tuan-tuan untuk mencari satu masjid yang imamnya mengamalkan ketiga surah ini pada setiap kali solat fardu, untuk dibimbingkan untuk dibimbing, dibaca bersama, dizikir bersama-sama dengan jemaah. Bukan tak ada. Inilah antara sunnah Nabi yang sabit dengan hadis yang sahih, bukan sahaja dengan hadis yang sahih, bahkan buka kitab fiqh mazhab sendiri akan sebut ada amalan ini, ada tetapi dibunuh, tidak diamalkan. Maka hidupkanlah kembali sunnah ini. Ketika kita menghidupkan kembali sunnah ini, kita niat untuk mengajarkan sunnah ini kepada orang lain. Kita niat untuk menghidupkan sunnah ini. Kita niat untuk Allah Ta'ala memberikan rasa kecintaan kita kepada Rasulullah SAW apabila mengamalkan sunnah ini. Apabila mengamalkan sunnah ini. Jadi itu sunnah yang pertama yang saya nak sebut kepada tuan-tuan yang sudah pun hampir pupus. Sunnah iaitulah membaca 3 qul, orang Melayu sebut 3 qul, ataupun al-mu'awwidzat, al-ikhlas, al-falaq dan an-nas selepas setiap kali solat fardu. Mazhab apa pun sunnah yang ni, bacaan ni. Maka hidupkanlah kembali sunnah ni dengan niat yang paling utama untuk mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. 3 surah ini juga ada satu lagi tempat yang Nabi baca. Dia banyak lagi keadaan-keadaan lain, saya sebut 2 saja sekarang ni. Keadaan ataupun yang kedua yang Nabi baca adalah hadis daripada Sayyidatuna Aisyah, hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari, bahwasanya yang kedua, Nabi SAW apabila nak tidur, Nabi akan membacakan 3 surah ini, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq sampai habis, Qul a'udzu birabbin nas sampai habis. Kemudian Nabi akan himpunkan kedua-dua tangannya begini, letak begini dekat. Kemudian Nabi akan nafatha fihima, Nabi akan hembus pada kedua-dua tapak telangan Nabi. Dan kemudian yamsahu bihima mastata'a min jasadihi, Nabi pun menyapu. Lepas baca, hembus, Nabi akan sapu kepada seluruh tubuh baginda Rasulullah SAW. Yabda'u bihima ala ra'sihi wa wajhihi, Nabi mula dengan kepala macam tu, sapu kepala, kemudian turun ke muka. Wa ma aqbala min jasadihi, kemudian Nabi akan sapu ke kawasan yang paling dekat dengan tubuh dia, tangan macam tu ke badan, turun ke paha sampai ke lutut, sehinggalah kawasan yang paling jauh yang boleh Nabi sampai, iaitulah ke hujung kedua-dua kaki. Hembus tadi, selepas hembus tadi, sapu kepala, muka, turun ke tangan, badan, paha, sampailah ke hujung kaki. Yaf'alu dhalika 3 marrat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan perkara itu 3 kali. Muttafaqun alaih. Hadis itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dan lafaz yang saya bacakan tadi ada dalam Sahih Al-Bukhari.
Jadi itu sahaja untuk kali ini, 2 amalan sunnah yang berkait dengan al-mu'awwidzat, iaitulah 3 surah yang mempunyai kelebihan dan sunnah Nabi secara harian. Pakat-pakat buat, pakat-pakat amal, niat nak dapat redha Allah, niat nak dapat kecintaan kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekadar itu saja, semoga ia bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.